洗手，戴口罩，防护措施不可少。你好，我好，大家好。大家上街去拜年，大家上街去拜年，打卡扫描不可少，打卡扫描不可少。防护措施要做好，开开心心过牛年。病毒呀，牛呀牛呀，快走开！病毒呀，牛呀牛呀，不要带！新年呀，牛呀牛呀，乐开怀，祝福你平安归来。病毒呀，牛呀牛呀，快走开！病毒呀，牛呀牛呀，不要带！新年呀，牛呀牛呀，乐开怀，Happy New Year，过一个大肥年。零食饮料少一少，身体健康最重要。可萨那西你就要少，战胜病毒大家好。一家大小去拜年，保持距离最重要。红包多少不嫌少，请戴口罩少不了。左邻右舍拜个年，左邻右舍拜个年，恭喜恭喜过新年，恭喜恭喜过新年，非常时期过个年，疫情快走好过年。病毒呀牛呀牛呀快走开，病毒呀牛呀牛呀不要带，新年呀牛呀牛呀乐开怀，祝福你平安归来。病毒呀牛呀牛呀快走开，病毒呀牛呀牛呀不要带，新年呀牛呀牛呀乐开怀，Happy New Year 要更精彩。Happy New Year， 过一个大肥哎呀，不能，他的头怎么去后面？ Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia. Hari baru, hari Rabu 10 Februari 2021. Terima kasih kepada anda yang setia membuka pagi-pagi dah lihat muka saya John dan juga Gas. Dan kita bersiaran langsung di TVS Astro saluran 122 selama 1 jam. Baik Gas, selamat pagi Gas. Selamat pagi. Apa khabar? Alhamdulillah khabar baik. John apa khabar? Sihat Dan apa khabar penonton di rumah? Kami juga harapkan agar semuanya sentiasa berada dalam keadaannya sihat sejahtera, sentiasa positif, sentiasa ceria walaupun keadaan yang kita harungi sekarang ini sedikit sukar. Baik, hari ini hari Rabu bersamaan dengan 28 Jamadil Akhir 1442 Hijriah. Dah 10 hari dah sebenarnya berlalu di bulan Februari ini dan pejam celik lusa kita bakal menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Sebab tu tadi kita saksikan VT sambutan Tahun Baru Cina. Jadi biarpun dalam keadaan norma baharu, pastikan kemeriahannya masih terasa. Okey. Baik, hari ini kita akan berbicara mengenai dua topik macam biasa. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai topik kesihatan kanser payudara bersama dengan pakar perubatan keluarga. Dan mungkin topik yang kedua, John? Topik yang kedua sama dengan content creator. Kehidupan sebagai content creator. Sebab sekarang content creator pun boleh menjana pendapatan. Jadi dia bukan kerja yang biasa kita lakukan, tetapi melalui YouTube, melalui platform-platform media sosial boleh menjana pendapatan. Dan mungkin apa kategori
jadi content creator tu maksudnya apa yang perlu dilakukan oleh seseorang baru kita gelar mereka sebagai content creator, apa cabaran yang mereka hadapi, sebab kita tengok mereka macam seronok, have fun kan, tetapi di sebalik itu mungkin ada cabaran yang nak dikongsikan. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia. Tapi sebelum itu kami macam biasa akan bawakan perkembangan semasa kepada anda dan kita akan mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Baik. Sebanyak 2,764 kes baharu COVID-19 dilaporkan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan di Malaysia adalah sebanyak 248,316 kes. Daripada jumlah itu, sebanyak 6 kes import dilaporkan yang menerima jangkitan daripada luar negara, manakala selebihnya merupakan kes tempatan. Sebanyak 13 kematian baharu turut dilaporkan, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian kini adalah sebanyak 909 kes. Jumlah kes sembuh pula semalam terus mencatat peningkatan sebanyak 3,887 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh di Malaysia sebanyak 196,566 kes. Mengenai penularan mengikut negeri pula, Selangor masih lagi melaporkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 862 kes, diikuti Johor 521 kes dan Kuala Lumpur 422 kes. Dan untuk perkembangan COVID-19 dekat Sarawak pula, mungkin Gas boleh kongsikan? Dan kalau kita lihat pencaturan COVID-19 tadi, Johor juga semakin meningkat, John. Dan ini juga membimbangkan kita. Namun saya bawakan dulu perkembangan COVID-19 di Sarawak. 2 kematian di Sibu, 111 kes baharu di Sarawak. Sarawak kembali mencatatkan kes 3 angka dengan 111 kes positif COVID-19 yang telah dikesan semalam. Sibu merekodkan kes yang paling tinggi diikuti oleh Miri. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes di Sarawak meningkat kepada 5,871 kes setakat ini. Juga semalam Duka Cita dimaklumkan 2 lagi kematian direkodkan di Sibu dan ini menjadikan jumlah kes kematian di Sarawak meningkat kepada 55 kes setakat ini. Salam takziah kami ucapkan kepada keluarga mangsa. Semoga terus tabah menghadapi ujian ini. Ingat, perjuangan kita masih belum berakhir. Jika mahu keadaan kembali seperti biasa, terus amalkan 3W, wash, one and wear, dan elakkan 3C, crowded places, confined spaces dan close conversation. Mungkin seterusnya, saya juga nak bawakan perincian mengenai COVID-19 yang mana warden penjara Bintulu positif COVID-19, 700 orang diarah jalani ujian saringan. Seramai 700 orang termasuk warden penjara, keluarga mereka dan banduan diarah menjalankan ujian saringan COVID-19 berikutan seorang warden penjara Bintulu disahkan positif COVID-19 semalam. Berikutan itu, kata Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Bintulu telah mengambil tindakan segera dengan mengenakan arahan kuarantin terhadap semua warden dan semua banduan yang terdapat di penjara terbabit. Penjara terbabit turut telah dikenakan arahan sekatan pergerakan bagi membolehkan pengesanan kes aktif ACD dijalankan, yang mana ujian saringan akan dijalankan serta-merta dan dikenakan kawalan pergerakan selama 14 hari. Kita doakan agar tiada kewujudan kluster baharu di Bintulu dan berharap agar ianya tidak menular ke kawasan yang lain. Itu adalah perkembangan COVID-19. Mungkin perincian yang seterusnya daripada John? Baik, perincian seterusnya saya nak kongsikan ialah 208 rumah di Lubuk Antu bakal dapat bekalan elektrik 24 jam hujung tahun ini. Syukur. Alhamdulillah. Sebanyak 16 kampung di Lubuk Antu di bahagian Seri Aman akan dihubungkan kepada grid elektrik bagi membolehkan kira-kira 208 rumah di sekitar Lemana dan Engkari menikmati pembekalan elektrik 24 jam yang stabil menjelang hujung tahun ini. Dan ini dikongsikan oleh Menteri Utiliti Sarawak dan kita doakan agar semua urusan, semua proses untuk menyediakan elektrisiti di kawasan ini berjalan dengan lancar. Ini pastinya merapatkan lagi jurang antara kawasan bandar dan luar bandar. Sebelum kita masuk ke topik yang pertama, saya kira elok juga untuk kita wawarkan kepada mereka yang berbakat di luar sana, John. Tak kiralah dalam bidang nyanyian ke, pengacaraan ke atau lakonan, jom sertai TV Stars. Sebuah program realiti yang bakal menemui anda di kaca TV, pastinya di saluran 122 TVS. Jadi jika anda warga negara Malaysia berumur 18 hingga 35 tahun, apa tunggu lagi kata orang? Hantar cepat-cepat video penyertaan kita orang ke www.tvstv.my/tvstars sebelum 15 Februari 2021. Jadi jangan lepaskan peluang ini, okey? Mana tahu tok peluang kita, tok rezeki kita. Tinggal beberapa hari aja lagi penyertaan. Jadi jom hantar sekarang. Baik, terus saja ke topik kita yang pertama mengenai topik kesihatan, kanser payudara. Perasaan tidak kisah atau takut membuat pemeriksaan lebih awal punca utama sebilangan
kalangan wanita ambil mudah tentang penyakit kanser. Kanser payudara adalah kanser yang paling kerap dihadapi oleh wanita di seluruh dunia. Menurut kajian Malaysian Study on Cancer Survival, nisbah risiko kematian akibat kanser payudara pada tahap 4 kepada tahap 1 adalah sebanyak 7.52 kali ganda lebih tinggi berbanding sebelum ini. Sejauh mana kesedaran golongan wanita terhadap kanser payudara ini? Sedangkan kita tahu saban tahun seringkali diadakan kempen kesedaran payudara untuk memberi kesedaran supaya dapat membuat pengesanan dan pencegahan awal daripada kanser ini. Justru untuk membicarakan lebih lanjut mengenai topik kanser payudara ini, kita bersama dengan pakar perubatan keluarga Dr. Bong Wan Sien. Hello, good morning doktor. Hello, good morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Thank you for coming. Baik doktor, kita sedia maklum terdapat pelbagai jenis kanser payudara. Jadi doktor, apakah jenis-jenis kanser payudara ini dan bolehkah doktor jelaskan apakah perbezaan setiap kanser payudara ini? Sebenarnya kanser payudara ni dia boleh berlaku dalam beberapa types lah. So bila pesakit datang ke klinik, biasanya kita akan perasan sama ada mereka datang dengan ketulan. Pasien akan bagi tahu ada ketulan dekat payudara ataupun terdapat lelehan daripada puting. Okey. Itu adalah penemuan yang sangat biasalah. Selain itu, terdapat juga pesakit yang cakap dia ada perubahan pada kulit, kulit payudara ni. So ini tiga poin ni adalah tanda yang biasa kita jumpalah. Jadi mungkin kita nak tahu juga penyebab ataupun faktor utama kepada kanser payudara ni doktor, kalau boleh dijelaskan. Okey, so ramai yang akan rasa nak tahu. Setiap kali dia akan tanya doktor, apakah sebab, kenapa saya yang kena? So selain daripada faktor yang kita kata genetik, dia it runs in the family lah, which means dia punya aunty atau mak saudara ada. Then pesakit ni juga kemudian datang dengan bengkak dekat payudara. Okay. Selain itu lifestyle lah, which kita panggil cara kehidupan, gaya hidup. Itu pun sangat penting. Ia melingkungi macam cara pemakanan, how active you are, whether you ada exercise banyak ke ataupun sedentary saja, tak berapa exercise, berat badan, dan sama ada pengambilan alkohol dan juga merokok, itu juga faktor mempengaruhi. Yes, pun sangat penting juga. Mungkin golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat kanser payudara ini doktor, siapa agak-agaknya? Golongan yang risiko tinggi ialah wanita yang mengalami berat badan berlebihan. Itu satu. Okay. Selain itu umur di mana mereka yang wanita ni dia mengalami menopause yang lambat, lebih dari umur 50, ataupun start mendapat haid awal, kurang daripada umur 12. Okay. Dan juga wanita yang mengalami sejarah keluarga dengan kanser payudara. Ini adalah main factor. Selain itu, kita juga mendapati mereka yang mengambil alkohol, khasnya bir, dan juga yang merokok, senang mengalami kanser payudara. Jadi peminuman alkohol dan juga merokok merupakan antara salah satu punca boleh berlakunya kanser payudara, aside from family history. Yes. Dia persentage tinggi akibat gaya hidup. Ya, ini ialah penemuan yang didapati daripada kajian. Kajian ini dijalankan di seluruh dunia. Okay. Yes. Kalau kita bercakap mengenai lingkungan umur, dan doktor tadi ada menyatakan bahawa mereka yang datang haid awal, iaitu seawal usia 12 tahun juga boleh berisiko menghidapi kanser payudara. Lebih awal dari usia 12. Pernah juga ada kes yang lebih awal? Yes, ada kanak-kanak yang mendapat haid umur 10 atau 11. Jadi pastinya memberikan orang kata gangguan dari segi emosi kepada mereka, sebab kalau kita lihat kebanyakan mereka yang menghidapi kanser payudara ini adalah mereka yang berumur 20-an, reproductive age kata orang pada masa itu, yang mana mereka nak memulakan pengajian, nak memulakan pekerjaan dan sebagainya. Jadi hari ini kita bawa topik ini bukan sahaja untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kanser payudara, juga kita nak orang sedar bahawa support system itu penting untuk menangani masalah ini. Juga doktor, selain daripada merokok dan pengambilan alkohol yang kita tahu juga meningkatkan risiko seseorang itu untuk mendapat kanser payudara, juga melihat kepada mungkin sejarah keluarga. Jika dibandingkan sejarah keluarga yang mempunyai history memiliki penyakit kanser payudara ini dibandingkan dengan gaya hidup sekarang, antara kedua-dua faktor ini yang mana boleh lebih menyumbang kepada pesakit itu untuk menghidapi kanser payudara? Kalau tengokkan sejarah keluarga, sebenarnya dia
boleh dikesan awal lah. Contohnya seorang wanita tu tahu keluarga dia memang ada kanser, so dia boleh hadir ke klinik ataupun jumpa doktor awal untuk mendapat maklumat dan mendapat saringan awal. Dari segi faktor lain selain genetik, macam gaya hidup, berat badan berlebihan, kalau dia dah dapat head awal ataupun head habis lewat, itu bukan pilihan dia. Tapi itu boleh dimodify dengan pengurangan pengambilan alkohol, merokok dan juga kandungan makanan dengan kandungan lemak yang tinggi. Itu sangat penting. Itu sebenarnya adalah perkara asas yang perlu kita ketahui, kena jaga makan, kena banyak exercise. Tapi dari segi gaya hidup, wanita yang bersukan ni, dari segi penggunaan deodoran, adakah benar juga boleh memberi ataupun menyumbang kepada risiko menghidap kanser payudara ini, doktor? Saya rasa sebelum ni kita pun ada dengar ada orang kata kalau you pakai deodoran, you ada risiko dapat kanser payudara. Sebenarnya daripada research, kajian yang dibuat, dia tak ada bukti yang dapat menunjukkan ada kaitan rapat antara deodoran dengan kanser payudara. Deodoran ni sebab kandungan deodoran ni ada yang mengandungi aluminium dan juga paraben. Dua-dua ni aluminium dikatakan boleh promote pertumbuhan sel tu yang menyebabkan kanser. Yang paraben ni ialah kandungan yang dijumpai dalam sel kanser payudara. So sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risaulah dengan kegunaan deodoran. Dia tak ada bukti lagi yang dia memang bahaya untuk kesihatan. Jadi itu mungkin kata orang, kata-kata di luar sana yang mengatakan bahawa penggunaan deodoran ini mungkin boleh menyebabkan kanser payudara, tetapi jangan risau, janganlah sampai mengenepikan aspek penampilan, aspek penjagaan tubuh badan dengan tak menggunakan deodoran semata-mata takut berisiko menghidapi kanser payudara. Baik, juga kita nak tanya mengenai kanser in pregnancy, sebab kita tahu ia juga boleh mendatangkan kemudaratan kepada ibu yang mengandung ataupun mungkin kemudaratan kepada bayi dalam kandungan, doktor? Okey, tentang pregnancy mengandung ni, sebenarnya hormon semasa mengandung ni dia melindungi wanita tu daripada kanser payudara. So kalau seseorang wanita tu dia boleh mengandung lebih awal daripada mengandung pada umur 40-an untuk kandungan pertama. So yang mengandung awal tu dia lebih protected lah, kurang risikonya untuk dapat kanser payudara. So itu salah satu faktor. So kita pun menggalakkan wanita ni menyusu badan sebab susu badan tu sebenarnya sangat bagus untuk kurangkan risiko kanser payudara. Bukan kata takkan kena, tapi risiko tu memang mengurangkan. Yes. Lepas ini kita akan tanya doktor juga mengenai kemoterapi, adakah wajar dilakukan kepada ibu yang mengandung yang menghidapi kanser ini, sebab dengar-dengar untuk trimester yang pertama mungkin jangan dulu dilakukan, tapi selepas ini perinciannya hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Itulah kan, kadang-kadang kita masalah teknikal ni memang tak boleh dielak. Masalah live ni. Dan itu juga mencuit hati anda sebenarnya di rumah. Kepada anda di rumah yang mungkin tengah menyediakan sarapan sekarang ni, ibu-ibu yang menyediakan sarapan untuk anak-anak, sediakanlah orang kata dengan penuh keikhlasan, baca salawat kata orang untuk lebih dapat barakah. Dan anak-anak yang bangun tu hargailah, cakaplah I love you mom kan. Jadi kepada anda mungkin boleh ambil gambar sarapan tu, tag saja kami di Sejahtera Asia Facebook dan Instagram. Baik John, kembali lagi untuk topik kita pada hari ini mengenai kemoterapi untuk ibu mengandung tadi. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Bong, pakar perubatan keluarga, berbicara mengenai kanser payudara. Jadi doktor, kita nak tanya, kalau seorang wanita itu mempunyai kanser payudara dan mengandung, adakah bagus ataupun tidak digalakkan untuk wanita tersebut menjalani rawatan kemoterapi? Mungkin doktor boleh jelaskan. Okey. So untuk wanita yang mengandung didapati mengalami kanser payudara. So ini ialah keadaan yang memang sangat sedih lah. Tapi dia tak selalu berlaku. Jadi untuk kes ni sebenarnya dikira rumit, complicated. Usually dia akan dilihat oleh pakar
pakar bedah lah. Yep. Jadi dia akan dia akan bincang dulu dengan pesakit. Sebab kemo memang tidak sesuai diberi waktu ada baby Okey. first trimester. So sama ada bayi itu kadang-kadang dengan medical consent, medical sebabkan kesihatan wanita ni, kadang-kadang kandungan tu perlu kita panggil termination of pregnancy lah. Kalau this one dia kena discuss betul-betul dengan wanita tu, ataupun kemo tu akan ditangguh sehingga pregnancy is over, baru mereka buat rawatan. Maksudnya jangan risaulah. Orang kata lalui dulu tempoh kandungan dan pregnancy itu, baru mungkin boleh dia ambil kira untuk melakukan kemoterapi. Wanita ni dia mesti berjumpa dengan doktor. Doktor akan bagi maklumat dan berbincang. Dia tidak semestinya macam spesifik mesti macam ni. Dia akan berbincang dulu dan tengok prioriti dekat mana. Kalau membahayakan nyawa ibu, biasanya prioriti dekat ibu lah. Faham. Tapi okey, apa lagi rawatan yang boleh diberikan kepada wanita yang didapati ada kanser payudara ni selain kemoterapi? Okey. So kalau sudah disahkan kanser payudara, biasanya dia ada dua solution lah. Yang pertama ialah surgery, pembedahan. Yang kedua ialah kemo. So kedua-dua ni akan memberi kesan lah dekat wanita tu. Sebab pembedahan tu maksud sama ada pembuangan hanya ketulan ataupun kita panggil mastektomi. Ya, mastektomi. Di mana payudara tu dibuang. So mungkin hanya tinggal sebelah. So ini memberi kesan yang sangat impact yang sangat besar lah dekat wanita tu. So kalau kemo juga seperti yang kita sedia tahu banyak kesan sampingan. Biasanya wanita itu akan diberi maklumat dan itu is up to her lah. Maksudnya rawatan ini bergantung kepada tahap kanser yang mereka hidapi? Yes, memang bergantung pada tahap. Sebab sesetengah kanser tu mereka datang ke klinik sudah lanjut, sudah lewat. So sometimes yang dapat dilakukan tu limited. Bukan semua pilihan tu sesuai. So lebih baik puan kalau you notice yang ada bengkak ataupun tanda yang luar biasa, jumpa dengan doktor awal supaya kita dapat siasat awal dan memberi rawatan. Dan kalau boleh disingkap balik ataupun diingatkan balik kepada penonton yang terlepas blok yang pertama tadi, antara simptomnya adalah bengkak pada bahagian payudara, juga ada lelehan pada bahagian puting, ketulan dan sebagainya kan. Jadi ini disebabkan juga oleh faktor tidak mengamalkan gaya hidup yang seimbang, jarang exercise dan sebagainya. Jadi ini memberi kesedaran kepada bukan saja kaum wanita tetapi golongan lelaki untuk sentiasa menjaga kesihatan, dan itulah orang kata blessed in disguise. Masa pandemik ini kita banyak di rumah, jadi apa kata banyak lakukan senaman fizikal di rumah supaya kita dapat menghindari penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Baik, bercakap mengenai mastektomi, ini antara perkara yang ditakuti oleh golongan wanita sebenarnya kerana takut menjejaskan aset mereka. Aset yang mereka sayangi untuk mereka menjalani kehidupan bersama dengan pasangan. Ini yang perlu diperbetulkan bahawa tanda kasih sayang itu sebenarnya John bukan semata-mata terletak pada payudara, tetapi ianya terletak pada kesihatan pasangan kita. Dan inovasi dan perancangan untuk pesakit ini doktor, apa yang boleh dilakukan? Mungkin mereka tetap menjalani rawatan but still conserving their breast. Sebenarnya kalau untuk surgery ni, pembedahan, dia boleh dibahagi kepada macam yang saya sebut tadi, buang hanya ketulan sekiranya peringkat awal, dan pembuangan the whole breast lah, mastektomi sekiranya kita tak boleh buang hanya ketulan tu. Kadang-kadang limpa di sebelah lengan pun akan dibuang sekali. So dia akan depend dengan berapa extent pembedahan yang dibuat. So kesan sampingannya lain. Sesetengah wanita dia akan mengalami bengkak sebelah tangan di mana payudara dibuang. So ada yang risau bila payudara dibuang, macam mana dengan dia nak keluar pergi shopping mall dengan pakaiannya. So untuk part ni tak perlu risau sebab biasanya tim hospital pembedahan mereka akan bagi borang untuk dia mohon, dia akan diberi bantuan untuk mendapatkan kita panggil troli yang special untuk dia. So dia akan nampak macam biasa. Maksudnya orang umum, orang halayak dia takkan tahu yang
payudara sebelah tu dah tak ada. Yang paling penting adalah health. Health itu yang penting. Utamakan kesihatan dulu. Yeah. Health is wealth, kata orang. Dan pada usia berapakah doktor yang dicadangkan kepada mereka untuk membuat pemeriksaan atau ultrasound? Sebab pencegahan lebih baik daripada merawat. Jadi tak semestinya kita tunggu ada simptom baru kita nak pergi buat pemeriksaan, doktor. Yes, regarding saringan memang sangat penting. Semua wanita dia nak tahu macam mana dia nak tahu supaya bengkak tu dapat detek awal. So saringan ultrasound ni ialah paling basic lah yang kita boleh buat. Dia dari umur 30 dan ke atas dia dah boleh pergi untuk mendapatkan ultrasound ni untuk tengok. Khasnya kalau dia feel ada something lain dalam payudara tu. Okey, selain tu untuk pemeriksaan selanjutnya selain daripada ultrasound, contohnya mammogram. Mammogram juga salah satu kaedah lah yang kita guna untuk detect payudara, kanser payudara ni. Cuma ia biasanya diguna untuk wanita yang lebih berumur, umur 45 atau 40 ke atas. Disebabkan struktur dekat breast ni dia lain sikit. Yang muda dengan yang umur 40 ke atas. So dia ada kaedah saingan yang lain. So mammogram yang kita ada dibuat di LPPKN semua sebenarnya percuma untuk wanita saringan ni. Dia adalah salah satu cara lah untuk wanita untuk dapatkan saringan. Selain mammogram dengan ultrasound, contohnya MRI, scan tu semua hanya dapat diatur kalau berjumpa dengan doktor lah. Kalau doktor rasa kita perlu find out more about her, then we will arrange. But yang basic ialah mammogram dan ultrasound. Itu semua boleh lakukan. Yes. Dan is better to check. Betul. Dia easily available sebenarnya dekat private pun boleh. Tak semestinya pergi dekat klinik kerajaan. Private pun boleh kalau nak dapatkan saringan awal. Sebab untuk pesakit selagi you dapat pick up cancer, itu benda yang sangat penting lah. Ingat, kanser ini boleh dicegah sekiranya kita ambil langkah pencegahan awal. Dan sekali lagi, kalau boleh kita highlight, saringan percuma seperti mammogram diadakan secara percuma kepada mereka yang nak jalani saringan. Jadi, daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini, selain technically mengenai kanser payudara, sokongan itu sangat penting. Support system daripada suami, keluarga dan rakan-rakan dalam memberi semangat kepada pesakit-pesakit yang menghidapi kanser payudara ini supaya mereka tak lemah semangat dan terus disiplin menjalani rawatan. Ingat, penampilan itu yang kedua lah saya kira. Pertama sekali adalah kesihatan kita, dan kepada para suami, jangan letak tanda kasih sayang itu hanya kepada payudara semata-mata, tetapi perlu ingat kepada kesihatan pasangan kita supaya kesejahteraan dalam rumah tangga itu terus terjamin. Baik, terima kasih sekali lagi doktor kerana sudi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia berkongsi mengenai kanser payudara ini. Diharap agar ini dapat beri kesedaran kepada anda supaya meningkatkan orang kata penjagaan kesihatan diri dan mencegah lebih awal daripada penyakit-penyakit yang berbahaya ini, tak kiralah kanser dan sebagainya. Selepas ini kita akan bersama dengan Shirley dan Nomi. Content creator yang cukup terkenal dan kita nak tahu apa di sebalik kesusahan, kehidupan mereka, dan kita nak mendalami lagi kehidupan sebagai content creator selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. What's cashless lifestyle?
Baik, kalau tadi kita berbicara mengenai topik kesihatan, kesedaran kanser payudara, sekarang kita berpindah ke topik yang kedua iaitu kehidupan sebagai content creator bersama dengan 2 orang anak muda. Wanita cantik, saya kira berbangsa Iban yang mempromosikan lagi bahasa Iban ke peringkat yang lebih tinggi, diperkenalkan ke lebih banyak ramai orang lagi mengenai bahasa Iban ini, dan saya perkenalkan mereka terus kepada anda. Kita ada Shirley Marslena anak Talib dan Normi anak Ansa. Hello, good morning. Hai, selamat pagi. Warna merah ni tombol Cina Semangat. Kongsi. Okey, mereka mempunyai 72.8 ribu subscribers di YouTube. Tak tahulah kalau meningkat pagi tadi ke macam mana. Saya cek malam tadi. Masih sama. Masih sama. Kemudian 41.6 ribu pengikut di Instagram dan 53 ribu pengikut di Facebook. TikTok Shirley and berapa Naomi. TikTok berapa sekarang? 101K. Oh, 101K. 101,000. 101K. Pagi-pagi ni matematik sikit blurry kan. 101,000. 101,000 pengikut di TikTok. Kalau Bayangkan. kan digabung semua pengikut tu, lama. Baik, Shirley and Naomi, kalau boleh kongsikan keseronokan tu menjadi content creator, dan mungkin pada masa yang sama cabaran yang dihadapi oleh golongan content creator yang mungkin ramai orang tak ketahui. Silakan. Cabaran ya? Cabaran ya seperti biasa lah. Okey. Komen negatif. Cabaran yang paling berat, agak sensitif lah mau dipada kasih tahu. And ada lagi, cabarannya kami dua ajak. Saya ada tim. So semua kami dua pola, kami edit, kamera, editor, cameraman, pelakon, semua kami. Storyline. Yes. 2 orang tu ajaklah handle semua benda ya. Ya, dari segi cabaran. Mungkin Shirley dari segi keseronokan yang orang tak ketahui ini menjadi seorang content creator, mungkin terima gift banyak ke, mungkin dari segi pendapatan itu kita yang kontrol jumlahnya ke, ceritakan keseronokan tu. Keseronokan tu memang banyak sebab dapat terima receive a lot of love. Okay. Dari A lot of fan. love, Lepas tu dapat berpeluang collaboration dengan YouTuber lain juga. And then apa lagi, keseronokannya sikit. Kau pergi sini, everyone, hai Shirley, Rasa dihargai kan. Dihargai. Tapi kita nak tahu lah, okay, apa yang terdetik, apa yang mungkin buat Shirley dan Naomi terdetik untuk mulakan sebagai content creator ni. Macam mana dia start? Okey, dia start tahun 2018, kalau tak silap bulan 3. Sebab saya jenis yang suka ambil gambar, video, edit semua lah. Lepas tu, bagi tahu kami, dekat YouTube. Dekat YouTube dapat mula duit. Boleh buat duit, okey. Lepas saya suruh kami daftar lah Google AdSense ya. okey. First saya nang channel kami dua aja. Okey. Bukan kami dua, ya Kami kita ajak. Mula Naomi ajak mula-mula. Naomi Okey. ajak. And then aku pula ajak macam-macam konten. masa-masa. Apa first video yang buat? Time aku pula video jambu air. Oh, jambu cecah dengan sambal. Ya. Pula ya. Yang first video Lepas tu kami. mendapat sambutan hebat tak? Silap lah. Belum lagi. 1, 2. Okey. And then lepas dia aku lagi pula simpun. And tapi saya ada banyak view, kami rasa Down lah. agak down lah. Macam ni lah mau tarik orang banyak pergi banyak nangga. langgan lah. Lepas saya ada Shirley, banyak sekali lah dalam YouTube. First video teka-teki bodoh lah. First video ialah kami dua dikenali banyak lah. Banyak view dekat YouTube. So start dia lah kami dapat banyak subscriber. Okey, kita nak tanya soalan kontroversi comel lah kepada mereka berdua ni. Adakah peningkatan subscriber itu disebabkan oleh Shirley? Ya. Oh, memang itu fakta. Ya. Kalau dari segi kami lah, kami agak kelakar lagi lah. Oh, ni lagi lucu. Ada personality. ada personality masing-masing masing-masing. lucu. Compliment each other. Yes. Okey, berapa umur Shirley kini tu? Baru genap. Baru genap 26. Ya, Oh, dia baru sambut birthday dia. Happy belated birthday. Thank Kita berapa umur, Naomi? Sama juga. 26 genap. juga. Tapi belum genap. Oh, belum genap lagi. Okey, berapa lama dah kita orang macam berkecimpung dalam menjadi seorang content creator tu? Berapa tahun dah?
2018 sampai kena berapa tahun ya? Tiga, almost tiga lah. Almost lah. 3 tahun dah mendapat bilangan subscriber yang banyak. Saya kira itu Laju. satu pencapaian yang laju dan luar biasa buat 2 orang anak muda ini berbangsa Iban. Dan tadi mereka ada bercakap mengenai teka-teki. Saya ada juga tonton video teka-teki tu. And I enjoy the video. Sekarang kita nak tanya John pula teka-teki tu. Okey. John, banyak-banyak batu bata. Okey, kita orang boleh jawab juga di rumah. Batu bata apa yang paling susah untuk kita jumpa? Susah untuk kita cari. 5 saat. Silakan John berfikir. Banyak-banyak batu bata, batu apa yang susah dicari? Lah, penerbit tak nak ada jawapan. Bata pop. Okey, unfair penerbit yang bagi tahu jawapan. Jadi banyak-banyak batu bata yang paling susah dicari adalah bertapung. Bertapung adalah bersembunyi dalam bahasa Semenanjung, dalam bahasa Sarawaknya bertapung. Okey, fine. Yang ini saya kira penerbit tak tahu jadi tak boleh nak reveal dan ni pun belum lagi dikeluarkan di YouTube Shirley Anomi. Saya nak tanya semua anda, banyak-banyak baju apa yang paling mengelirukan? Baju apa yang paling confusing? Baju confusing. 5 saat. Cameraman boleh jawab, floor manager boleh jawab. Baju apa yang paling confusing? Baju warna-warni. Producer jangan. Saya tahu. Saya tahu senang je. Baju ke meja lah. Baju ke meja. Okey. Okeylah. Boleh masuk konten Okey, itu mengenai orang kata hiburan yang ditampilkan kepada penonton dari segi teka-teki. Lepas tu ada juga pulang ke mana kampung yang guna jalan Pulai Gawai Kesong. Pulai Gawai Kesong kan. Tapi kita nak tahu juga antara kritikan yang paling pedas sepanjang 3 tahun bergelar sebagai content creator ini, apa kritikan yang paling yang rasa macam what? Kritikannya si gila menusuk hati. Yang sering dikritiknya adalah bahasa Iban kami dua. Okey. Si tahu sebab bagi kami lain tempat, lain juga bahasa Ibannya. Ada dialeknya pun bah kedak mun dari song mun orang song Kelakar nak agak kasar. Mun semunyan agak slow lah. Marah pun kedak sip marah mun sidaknya Kelakar. Macamnya juga dengan kita orang Sarawak. Ya, tak betul. Ada di Bahasa Kuching Sarawak pun lain juga. lain, mun di Semunjan lain, mun di Pusat kata orang bahasa dalamnya lembut lagi. Kak Ateng bulan. Mun di Samarahan kali Kak Ateng bulan. Macam ni. Jadi sebenarnya dialek je yang berbeza-beza nak Jono. Tapi itulah orang akan faham. Dan apa yang menariknya mengenai Shirley dan Nomi ni, kebanyakan konten yang mereka hasilkan semua dalam bahasa Iban. Ya. Dan saya rasa mereka dua juga antara yang pertama content creator Iban yang kira macam berjaya lah sekarang, mempunyai ramai followers dan sebagainya. Jadi komuniti Iban ni besar kat Sarawak, sangat besar. Jadi dari segi sambutan pula, apa macam jenis sokongan yang mereka berikan kepada Shirley? Ya, aku minat. Ya. Sebab sidaknya Iban tu ya mostly support lah. Ya kan teruskan pengawak kita yang ada, teruskan apa yang dipulah kita tu sampai kita capai apa yang kita mau. Macam yalah selalu sidak yang ada. Sidak yang beri semangat lah. And then kadang-kadang ada juga beri gift. Kalau masa gawai tu banyak tak gift yang diterima? Sebab gawai harian 2018. Belum 2019. belum famous. Belum gila famous lah. 2019? 19. Okey lah. 2020 famous tapi tak boleh gawai. Ya. Okeylah. Jadi kita akan berehat sebentar. Selepas ni kita akan kembali lagi bersama dengan Shirley dan Nomi. Kita akan membicarakan lagi lebih mengenai kehidupan sebagai content creator. Jadi mana-mana. Jumpa selepas ini dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia dan kita bersama dengan 2 orang content creator yang saya kira sangat popular di Sarawak berbangsa Iban dan mereka ini mempromosikan bahasa Iban ini ke peringkat yang lebih tinggi. Tapi Shirley Anomi, tak semua orang kan faham bahasa Iban. Jadi apa alternatif Shirley Anomi? Mungkin ada subtitle ke macam mana? Ada? Untuk yang lain mau nangga video kami dua kami ada letak subtitle dalam bahasa Melayu atau kadang-kadang English lah. So
Sida pun dapat belajar sebab bahasa Iban senang sebenarnya. Sebenarnya senang. Ilat bertemu baru. Baru nama berita. Nama berita. Ini Shirley and Nomi. Ini adalah kehidupan sebagai content creator dan dahulu sebelum bergelar content creator saya kira rutin harian pasti berbeza. Selepas jadi content creator tu apa yang kita perasan rutin harian kita yang dah bertukar dah? Nomi pula. Kongsi-kongsi Nomi. Okey. Sebab dulu kan kami dua belajar ke Unimas. Okay. So rutin ya belajar. Belajar. Lepas ya habis Unimas ya terus kita orang buat video. Ada buat video, kita orang juga ada buat part time kerja. Kurang lebih yang bezanya si belajar lagi lah. Ya. Tapi kan kita tahu macam mana datangnya macam skill untuk buat editing video sebagainya. Adakah belajar masa Unimas? Adakah ambil course videografi ke apa? Di FSGK ke masa tu? Ataupun sendiri? Kat Unimas kita dua ambil course art management. Okey. Art management. Okay. Ya. Adalah course elektif ambil pasal editing. Bukan editing, kamera. Fotografer ada? juga. Ada. Tapi ya subjek elektif lah. Lepas ya. Lepas ya form 6 adalah buat video editing sebab dulu saya ambil course apa namanya? PBS kah? Untuk seni pula sidak puisi ke. PSV, pendidikan seni visual. Something macam ni lah. Dah lama tinggal sekolah. Ya. Ada background lah. Okey, mungkin kita dari segi kita juga lah yang molah idea ya Jo. Nya juga yang jadi videographer, nya juga yang edit, nya juga yang nulis caption. Agak-agaknya Shirley dari tempoh mula-mula sampai akhir ya untuk sikit-sikit posting di social media ataupun di YouTube berapa hari ambil masa? Mun depend lah, mun vlognya dalam 2-3 hari. Okey. Mun cerita mungkin dalam seminggu atau 2 minggu. Sebab kami dua yang semua mula ya, writer, editor, pelakon, cameraman, semua kami dua tapau. Semua tapau Personally ataupun peribadi bagi Gaz saja apa yang menjadi tarikan kepada video mereka berdua ini? Mereka ni jenis yang okey, nak pergi satu tempat ambil je video. Pause sahaja adalah genuine tu. Mereka genuine, menjadi diri sendiri dan itu menjadi tarikan kepada orang ramai untuk menonton video mereka selain daripada bahasa yang unik, bahasa Iban dan celoteh yang mereka tampilkan. Baik, mungkin boleh dikongsikan kepada content creator di luar sana yang baru nak berjinak-jinak, mungkin apa sikap yang perlu ada pada mereka, attitude yang perlu ada pada mereka untuk menjadi seorang content yang creator yang berjaya, Shirley? Kalau saya sebab sebelum ni kami si friendly. Kami si suka depan kamera. Okay. Very honest, and then afternya ajak kami mula video nak. Cuba kau kelakar depan kamera, kelakar je. Kelakar lah depan. Kena paksa lah. Kena paksa cikgu tu. Lepas dia lama-lama, okey lah dah macam dah best friend dengan kamera lah teh. Yang penting, sikap yang penting bagi kami, ibu malu. Yes. Buangkan rasa malu ya. Lepas ya kuatkan semangat, mun orang mau patahkan semangat apa semua, kuatkan. Ibu dengar apa yang orang kelakar lah. Kat mana buang malu tu? Buang kat mana? Buang dekat tepi jalan. Okey, itu bagi Shirley lah. Kalau bagi Nomi, mungkin boleh dikongsikan semasa fokus membuat konten ni, ialah pergi mana-mana saja mesti teringat, okey, ni best untuk buat konten. Pergi satu lagi tempat, ni macam best nak buat konten. Jadi ada tak mengganggu fokus untuk membuat kerja-kerja lain pula? Macam ni ya. Macam, okey, contohnya kita nak pergi travel nak, kuatan kita nak mula konten, kita lupa nak enjoy the view. Pernah sih rasa macam ya? Pernah. Tapi hari ya, time mostly kita orang pergi pergi berkelalan dengan Tourism Malaysia. Wow. Kasihan saya memang. Pergi, Gaz. Yeah? Saya pun patut pergi tapi tak boleh pergi. Pergi berkelalan, okey? Okey. Time ya, berkelalan memang cantik lah. Terus kan? Tak apalah, ini dah kerja, TM dah bawa. Rakam je lah pemandangan saya. Pas saya ambil lah masa sedikit untuk dimpun nikmati keadaan saya. Apa tarikan yang ada di Bekalalan yang boleh dikongsi dengan penonton? Sebab jujur, Gaz belum lagi pergi ke Sia. Harus kau pergi. Apa ada di sana? Ada waterfall apa semua ke? Waterfall saya dah, tapi ada air. Ada air. Tapi sini sejuk lah, nang sejuk. Sangat-sangat. Pagi sejuk, malam pun sejuk. Sebenarnya Highlander di atas gunung. Kami pergi
bangun pagi ada aktiviti si mandi. Oh, si mandi. Sejuk gila. Sebab sejuk gila. Sangat sejuk. Winter lah. Winter lah. Winter. Ya. Muna rindu nak pergi negara-negara yang sejuk masa tu tapi saya dapat pergi sebab PKP. Bakalan mungkin ada alternatif. Kita visit state kita dulu. Yes. Mungkin boleh dikongsikan juga kita nak kacau mereka berdua ni antara Shirley dengan Nomi, siapa yang selalu pergi sikit tempat nak? Nya yang dolok terfikir. Tok nice jadi konten tok. Siapa yang dolok terfikir idea ya? Kita teka. Kami asal Nomi. Benar lah ya. Nomi boss. Nomi Nomi boss. Sebab mostly story aku ya post. Even dia pun ada pegang akan bah. Iyalah muka kami jarang masuk dekat story. Mukanya aja. Bukan aja. Oh, sebab kita tak tukang post. Shirley, ditok dia ambil. Dah. Okay, jadi mungkin boleh kongsikan current project. Apakah yang sedang dipolah ke short film? Dengan cerita ada juga projek dengan TVS. Boleh dikongsikan kepada penonton dan pengikut Shirley dan Nomi. Madah. Madah? Okay. Siapa nak Madah? Madah lah. Kini tu kami dah ada mula projek dengan TVS. Projeknya more like game show. Setiap episodnya kami dua akan ada dua orang artis untuk berlawan lah. Bukan lawan gaduh tapi Main game lah. Lepas Cabaran ya, macam ni lah. Setiap episod ada pemenang lah. Macam ni lah. Mungkin ada tim-tim ke? Mungkin Ada Sejahtera Asia, Medok John, bawa Atas Siping, tim lain. Ada sih episod edisi macam ni? Ada terfikir sih? Saya tahu sebab producer yang pula. Oh, producer yang pula and you both of Hosting you ya. are the host. Ya. Okay, pasti gempak program tu, game show Jadi jangan lepaskan peluang, kena ikuti laman sosial mereka. Bila mereka buat pengumuman nanti, teruskan kesetiaan bersama 122 TVS untuk mengikuti rancangan mereka nanti, okey? Baik, kita nak kacau juga mereka. Sekarang ni masih single, belum kahwin lagi. Belum. Kalaulah satu hari nanti salah seorang dah berkahwin, apa yang akan nasib yang akan melanda Shirley dan Nomi ni? Buat Macam mana? konten lah. Dia dapat anak lah. Buat konten dapat anak pula. Jangan lepaskan peluang kan. Betul sih. Ada konten buat. Konten je. Kan. Konten je. Confirm fan kami nang tunggu momen dia Shirley dapat anak. Siapa suaminya? Hari-hari ni. Dah fikir, Hari-hari Nomi akan tanya Shirley dah nak beranak ke hari ni? Dah nak beranak ke? Kalau dah beranak, okey siap ambil kamera. Okey pandai. Yang penting jana pendapatan secara sihat. Itu yang paling penting. Mungkin akhir sekali pesanan Shirley dan Nomi kepada peminat-peminat yang orang kata sentiasa mengikuti dan menyokong Shirley dan Nomi. Pesanan kepada mereka. Okey, pesanannya untuk yang sebab kena tahu banyak yang dah mula jadi content creator. Okey. So bagi kami kita teruskan usaha kita. Sibuk dengar apa-apa daripada orang ke negatif komen. Semangat je. Betul. Yang penting konsisten. Lama-lama macam kita doa lah. Si jangka sampai connect tu. So terima kasih sebab dah support kita doa sampai ke tahap tu. Mun si ada kita, kami pun silah sampai nangga muka dia dua tu. Bagi Shirley sendiri, pesanan kepada mereka yang menyokong Shirley dan Nomi selama ini? Terima kasih kepada penonton. Kita bahasa Iban lah. Okay, kita nak dengar bahasa Iban. Okay, Shirley buat bahasa Iban. Terima kasih kepada siapa ke selalu mendak video kami doai. Kami ngarap ke kita terperindang ngau video gagak kami doai. Kita akan terus mendak video di gagak kami doai. Kami doai akan terus berusaha merindang kita ngau pemilik kami doai ngau cara berlakon kami doai. And harap dato ilak kita akan terus support dan pada gebala kawan kita follow kami doai pian megak follow ngau TVS megak. Thank you so much. Kami dah Nomi sayang kita. Kami dua John pun sayang Shirley dan Nomi. Baik, sebelum kita berhenti berehat, satu lagi teka-teki yang nak beri banyak-banyak burger apa yang paling happy? Bergembira. Senang. Okey, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia. Halu bye. Selepas tu ada.
Ya, kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami sampailah di penghujung rancangan. Dan kita juga nak mengucapkan terima kasih kepada tetamu kita. Yang pertama tadi Dr. Bong yang bercerita mengenai kanser payudara, dan yang kedua tadi bersama dengan content creator Shirley dan Nomi. Jadi itulah antara intipati yang kami nak kongsikan di Sejahtera Asia pada hari ini. Terima kasih kepada anda, dan mungkin Gas boleh kongsikan siapa tetamu untuk Gaspirasi malam ni, Gas. Okey, macam biasa Gaspirasi malam ini setiap Rabu malam kita akan dihidangkan dengan santapan motivasi, dan malam ini kita akan bersama dengan seorang personaliti radio, juga seorang usahawan muda, Choppy Cakap. Siapa tak kenal dengan Choppy Cakap? Kan sikap ramah beliau sebenarnya lah yang orang kata menyumbang juga kepada kejayaan beliau. Nak tahu lebih lanjut, pastinya malam ini hanya dalam Gaspirasi, siaran langsung jam 9 malam di TVS 122. Okey. Baik, kepada anda di rumah, kami sentiasa syorkan kepada anda, biarpun dalam keadaan pandemik ini sebenarnya ada bless in disguise lah. Walaupun kita tak dapat nak keluar pergi ke mana-mana, mungkin ini adalah peluang yang terbaik untuk kita mengamalkan amalan gaya hidup yang lebih sihat, bersenam di rumah dan sebagainya. Ingat kata doktor tadi, sentiasa melakukan amalan kesihatan yang tinggi, meningkatkan kawalan kendiri yang baik supaya dapat mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi, sekian sahaja untuk Sejahtera Asia hari ini bersama dengan saya, Ghazali Zawi dan Jonathan Ding. Esok bersama dengan Jessica John. Ya, betul. Jadi, Gaz di kesempatan ini nak mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada mereka yang bakal menyambut perayaan ini pada hari Jumaat ini. Stay safe, stay home and always have fun, dan sentiasa cari apa benda yang boleh buatkan kita positif dan ceria. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa esok.